Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak tunjuk satu kereta yang tak adalah baru sangat, tapi kita tetap nak tunjuk sebab kereta ni adalah kereta compact, mampu milik dan terbaik untuk korang beli sebagai kereta pertama. Kereta apa? Pro2 Azia. 1, 2, 3, 4. Okay guys, ini adalah Pro2 Azia, hatchback segmen A daripada Pro2. Kereta ni pertama kali dilancarkan pada tahun 2014. Lepas tu 2017 ada keluar facelift satu, di mana dia tukar enjin dia kepada enjin Beza dengan sistem VVTi yang lebih jimat minyak. Lepas tu pada 2019 keluar lagi facelift baru dengan ASA 2.0. Pro2 Azia ni ada 6 varian, iaitu varian E, varian G, G Extra, Style, SE dan juga AV atau Advance. Dan hari ni kita nak review yang paling tinggi sekali varian dia, iaitu Azia AV. Okey, di bahagian tepi kita boleh tengok kereta ni menggunakan rim 14 inci. Lepas tu side mirror dia ada signal dan juga boleh fold, electric folding. Dan dia punya door handle dia sekarang chrome. Ada side skirt. Itu saja bahagian tepi lah. Sekarang kita tengok bahagian belakang pula. Okey, menjengah di bahagian belakang, kau boleh tengok kalau aku berdiri kan. Rendah je kereta ni, kecil je. Senang untuk bawa dekat city. Dan kat bahagian belakang dia, korang tengok lampu belakang dia menggunakan kombinasi lampu LED dan juga halogen. Lampu brake dia LED. Lepas tu spoiler dia juga datang dengan lampu brake ketiga LED. Ada wiper. Lepas tu boleh tengok dia punya nama Azia AV Advance. Lepas tu kat bahagian bawah ni ada macam diffuser. Lepas tu adalah kemasan macam MyV yang sebelum ni kan. So itu saja bahagian belakang. Nampak kecil kan? Agak-agaknya kalau masuk luas tak luas? Jom kita try. Okey, tadi kawan-kawan tengok bahagian luar macam kecil kan. Tapi sebenarnya bila dah masuk dalam, sebenarnya besar juga sebenarnya. Luas lah. Rasa macam saya duduk dalam MyV dengan Azia ni macam lebih kurang je sebenarnya. Lepas tu seat dia pun not bad sebab untuk variant advance ni dia bagi seat semi bucket seat. So dia selesa sikit lah. Lepas tu steering dia ada balutan leather, ada button untuk kawal audio. Lepas tu balik ke bahagian kanan kereta ni ada button untuk start stop, kawal cermin semua. So semua diletakkan satu bahagian dekat bahagian kanan. Senang kau nak kawal. Untuk bahagian tengah pula kita tengok dia punya sistem infotainment dia. Dia ada smart link dengan Android. Lepas tu dia ada Bluetooth. Make sure korang ambil variant, tak silap saya, G Extra ke atas lah ada Bluetooth. Ada yang variant bawah-bawah yang tak ada Bluetooth langsung. Dan dia ada USB, tapi masalahnya USB ni bukan untuk charging lah, untuk kegunaan sistem infotainment sahaja. Lepas tu aircon dia still guna button-button lah, senang yang macam lama-lama punya. Dan gear dia pun simple je. Tolak tarik je, tak ada yang ke tepi-ke-tepi kan. Still guna handbrake. Lepas tu dia ada 3 cup holder dan 4 bottle holder untuk setiap pintu. Lepas tu dia punya cluster meter pula, dia menggunakan gabungan lah meter dengan paparan yang dia kecil je, paparan dia tunjuk jarak perjalanan, fuel consumption. Macam tu lah, simple-simple. Selain tu kereta ni ada power window. Sekali tekan je dia boleh turun, tapi naik tak boleh lah. Naik kau kena tarik sendirilah. So far itu saja yang saya nak tunjuk kat bahagian depan ni, tak ada apa-apa dah. Tapi memang luas ni untuk badan-badan macam saya ni kan. Kita tengok jarak dengan seat sebelah ni agak rapat, tapi untuk badan macam saya ni tak apalah. Mungkin sesiapa yang berbadan besar, duduk dengan berbadan besar juga kat sini mungkin agak rapat sikit lah. Tapi selain daripada tu, untuk saya memang selesa. Kita tengok bahagian belakang pula. Alright, ini adalah bahagian belakang Azia ni sebenarnya. Seat ni saya dah letak untuk saya punya usual driving position. Dan nampak kaki saya, lutut saya sebenarnya tak kena pun kursi depan. So maknanya masih ada ruang. Luas sebenarnya Azia ni walaupun kecil. So mungkin kalau duduk 3 orang tu mungkin agak kurang selesa. Tapi kalau duduk 2 orang memang tak ada masalah. Lepas tu dia punya belakang ni pun boleh naik. So tak adalah rasa macam duduk dekat seat PGV KLCC kan. So yang duduk belakang yang tinggi-tinggi tu tak ada masalah lah. Leg room okey. Headroom pun ada dalam besar satu penumbuk je di atas kepala ni kan. Tapi still okey lah, not bad. Dia datang juga dengan ni hook pasar malam, ada 2 lah. Satu kat sini, satu lagi seat sebelah sini. Dan kalau kita tengok dekat seat belah kiri penumpang yang depan kan, dia ada ni
tempat letak untuk sangkut bag lah, anti snatch hook. So mudah lah, kalau letak dekat seat depan ni kan kena ragut pula kan. So kalau korang letak kat bahagian tu, selamat sikit. Dua-dua seat ni boleh diturunkan juga. So dia punya tepi dia kat sini lah, dia punya kunci dia. So bila korang tarik ni, dia boleh baringkan seat dia, terus hubungkan dengan dia punya boot lah. So kalau korang nak bawa barang besar ke kan, mungkin korang boleh turunkan seat dia lah. So other than that, memang kereta ni nak cakap kereta yang selesa lah, cukup kena dengan bajet dia kan. So kalau korang nak bawa kat bandar dengan saiz yang kecil, walaupun saiz yang kecil, tapi dalam dia sebenarnya luas juga. So kita nak tahu macam mana kereta ni drive apa benda semua kan. Kita kena cubalah. Jom kita drive pula. Okey, tadi kita dah tengok bahagian luaran, bahagian dalaman. So kita nak tahu juga macam mana rasa drive kereta Azia ni kan. So kalau korang first time drive Azia ni, korang akan rasa macam kereta ni macam tak cukup power je kan. Sebenarnya kereta ni ada power, mencukupi lah dengan dia punya berat kan, dia punya saiz. Dia menggunakan enjin 1.0 3 silinder naturally aspirated dengan sistem VVTi, sama macam Beza tu kan. So dia lebih menjimatkan minyak lah. Sekarang ni kereta ni mampu bergerak sejauh 21.6 km per liter, which is a lot. Dan enjin ni juga menghasilkan output sebanyak 67 horsepower dan juga 91 Nm torque. Memang tak banyak kalau kita tengok, tapi kita boleh kena consider juga sebenarnya kereta ni berat dia dalam 800 kilo macam tu je, bawah 1 tan. So dia tak adalah berat sangat. Tak, kalau saya tekan tak sampai 100 lagi ni, baru 90. Tak sempat sampai 100. Dah jam dah kat depan. Okey, selain tu saya nak cakap pasal dia punya power lah. Walaupun tadi cakap macam tak berapa cukup, sebenarnya dia cukup. Cuma korang kena memang style memang tekan lah pedal sampai habis, baru power dia sampai. Sebab itu pun lambat jugalah nak sampai tu kan. Tapi kenalah, sebab kereta ni pun kereta bandar kan. Kalau korang nak bawa laju kat highway pun macam saya bawa dalam 110 kan, okey je, tak ada hal. Macam kalau gerak dalam 80-90 tu memang okey sangat lah. Cuma kalau korang bergerak laju, korang akan rasa steering dia agak macam, tak tahulah, macam sensitif ke apa. Bila macam saya gerak sikit je kan, dia akan start macam terhuyung hayang. Mungkin badan kereta ni ringan, tak sesuai bawa laju. So saya respect lah siapa-siapa yang bawa Azia jenis yang pecut laju-laju sampai nak dekat 200 km sejam tu kan. Respect. Okay, selain daripada tu, dia punya kedudukan driving position dia okey. NVH, macam saya cakap lah, kalau kita bergerak slow jalan-jalan bandar macam ni kan, dia memang okey, selesa. Tapi bila macam korang pecut tu korang akan start dengar bunyi enjin masuk, bunyi angin kan. Itu normal lah. Daripada segi keselamatan juga, kereta ni adalah dia punya basic ciri-ciri keselamatan macam VSC, ABS, EBD semua tu kan. Dan yang paling best, dia ada ASA 2.0. 2.0 ni kira bawah lagi lah daripada 3.0 macam Myvi baru dengan Ativa baru tu kan. Itu 3.0. Kalau 2.0 dia still ada macam pedal miss operation control, dia ada emergency braking, benda-benda macam tu lah, pre-collision warning. Macam tadi saya baru first time ASA 2.0 ni berfungsi lah, dan saya bawa Azia ni kan. Bila kereta depan tu tiba-tiba brake, dia pun automatic braking. Dia ada bunyi dan juga dia assist brake sekali lah. Kalau kita nak naik bukit, tengok kalau dia naik bukit pun dia mengaum sikit lah, sebab saya dah tekan pedal sampai habis ni. Tapi bukan tak ada power, ada, cuma korang kena bersabar sikit lah. Jadi kalau korang nak memotong ke kan, nak keluar simpang tu, korang kena pastikan jarak yang ada tu selamat untuk korang keluar. Sebab korang, kereta ni dia perlukan masa sikit lah untuk pick up kan, sebab power dia lambat sikit. Jadi kalau korang keluar simpang tak pun nak potong orang kan, dah tukar lane, tekan-tekan tak pergi, sudah. Jadi itulah sebenarnya kereta ni
nak cakap power tak cukup dengan power lebih-lebih tu tidaklah. Cuma boleh lah untuk kereta saiz macam ni, harga macam ni untuk penggunaan dalam bandar kan. Sebab saiz dia kecil. Kalau korang bawa macam dekat Kuala Lumpur kan, nak cari parking tu susah kadang-kadang. Ada setengah orang tu tengok macam side parking tu macam sempit, bawa kereta besar, kereta panjang, so dia lagi rela untuk cari parking lain. Tapi kalau korang drive Azia ni, nampak je ada slot parking tu, korang masuk je, confirm muat. Itu macam some peace of mind jugalah kan, untuk consider kereta-kereta macam ni. Kesimpulan yang saya boleh buat, memandu kereta kecil ni dekat bandar memang menyeronokkan. Walaupun saiz luaran dia kecil, tapi saiz dalam dia luas. Dan sebagai sebuah kereta, bagi saya Pro 2 Azia ni memang menjalankan tugas sebagai sebuah kereta dengan baguslah. Ciri keselamatan ada, saiz luas dan yang paling penting harga dia mampu milik. Untuk full spec kereta Azia ni, harga dia adalah 41,427. Walaupun 41,000 lebih, mungkin ada yang kata daripada belanja 41,000 beli kereta kecil ni, baik beli kereta lain kan. Golongan baik beli ni kau jangan dengar sangat. Yang penting korang kena dengar korang punya poket, dompet. Sebab siapa yang nak bayar loan kereta ni nanti? Korang ke dia? Fikir-fikir Kalau nak cari kereta pertama, Pro 2 Azia.